Aziani binti Linus. Saya Kistina binti Ahmad Fizal. Saya Max Rene Sepaun. Saya Ahmad Kasim bin Zulkifli. Saya Asila. Saya Siti Sarano Azrin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aziani binti Linus dan memegang nombor kad metrik di 2019-2091559. Baiklah, hari ini saya dan ahli kumpulan saya yang lain akan menerangkan kajian kami iaitu pengurusan pelbagai upaya. Sebelum itu, saya sendiri akan menerangkan terlebih dahulu pengenalan dan kajian metodologi kami. Okey, yang pertama saya akan mulakan dengan apakah pengurusan pelbagai upaya. Pengurusan murid pelbagai upaya ini ialah program pendidikan yang menggunakan kaedah khusus dan sesuai untuk memenuhi keperluan perkembangan seperti fizikal, intelek, emosi dan sosial individu yang berkeperluan khas, serta membincangkan bagaimana pengurusan yang khusus kepada pelajar yang berkeperluan khas. Yang seterusnya, pengurusan murid pelbagai upaya ini dia lebih terarah kepada program pendidikan khas yang dijalankan ke atas pelajar-pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran, sama ada secara fizikal atau mental. Dan seterusnya, apa itu pendidikan khas? Pendidikan khas ini dia merujuk kepada satu pendekatan, rancangan pendidikan, strategi, kaedah dari teknik untuk mengajar murid-murid. Istimewa seperti murid-murid di sekolah aliran perdana. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan objektif kajian kami. Okey, objektif kajian kami ini ada 3. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti masalah pelajar pelbagai upaya di sekolah yang kami telah pilih. Objektif yang kedua ialah untuk mengkaji peranan guru dalam menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran untuk murid. Maksudnya, bagaimana cara yang guru, cara pendekatan yang guru ambil, lalu selepas itu cara guru menyampaikan proses pengajaran dan pengajaran, seperti itu. Okey, objektif yang ketiga ialah kami menggunakan kaedah SWOT, iaitu kami mengkaji kekuatan, kelemahan, penambahbaikan dan cabaran yang dihadapi oleh sekolah tersebut, sama ada guru atau sekolah dalam mengurus murid pelbagai upaya ini. Kajian metodologi. Okey, kajian ini kami jalankan pada 2 Disember 2020 yang bertempatkan di Sekolah Kebangsaan GAS Sandakan Sabah. Di sini kami telah mensasarkan beberapa orang guru dan murid pendidikan khas di sekolah tersebut untuk kami mendapatkan maklumat-maklumatlah untuk kajian kami ini. Dan seterusnya, sekolah GAS ini telah ditubuhkan pada 1 Januari 1967. Sekolah ini telah dipilih untuk pembukaan sebuah kelas pendidikan khas bagi menempatkan murid-murid tempatan yang mempunyai masalah dalam pembelajaran, supaya mereka mendapat peluang untuk belajar sekurang-kurangnya dari segi pengurusan diri yang khusus. Dan seterusnya, seramai 27 orang murid dalam lingkungan 7 hingga 14 tahun yang telah didaftarkan untuk mengikuti kelas, dan 6 orang guru diketuai oleh penolong kanan pendidikan khas itu sendiri, dan guru-guru ini telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan sekolah pendidikan khas di sekolah Kebangsaan GAS. Dan seterusnya ialah sekolah ini juga merupakan sekolah yang sedang dipertingkatkan dari segi
penambahbaikan dan kemudahan-kemudahan di sekolah seperti kemudahan teknologi pembelajaran, bahan bantu mengajar, bahan bacaan, selain itu buku-buku latihan dan buku teks. Dan seterusnya, carian maklumat. Untuk carian maklumat, kami telah menemubual penolong kanan program pendidikan khas Sekolah Kebangsaan GAS itu sendiri, iaitu Puan Dian. Seterusnya, kami juga mengambil maklumat melalui aplikasi atau akaun Facebook Sekolah Pendidikan khas itu sendiri, dan kami telah mengambil maklumat dan bukti sebagai contoh gambar-gambar ketika murid menjalankan pertandingan, mengikuti program dan juga sukaneka dan sebagainya. Kami juga telah mengambil bukti-bukti proses pembelajaran dan pengajaran murid Sekolah Pendidikan Khas itu sendiri melalui akaun YouTube seorang guru yang mengajar di Sekolah Pendidikan Khas itu juga. Dan di situ ada sedikit kelebihan kepada kami untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan lebih mudah. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Kristina binti Ahmad Fizal. Nombor ID matrik saya D2019-2091-554. Sekarang saya berada di Ipoh, Perak. Saya akan menerangkan mengenai kajian literatur dan pertama sekali saya akan menerangkan mengenai definisi pendidikan khas. Menurut Sang pada tahun 2000, pendidikan khas ialah pendidikan yang disediakan untuk murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran kerana masalah penglihatan, pertuturan dan pendengaran serta masalah dalam pembelajaran ataupun murid-murid yang pintar cerdas yang memerlukan pendidikan yang lebih mencabar. Berlainan pula dengan definisi yang telah dinyatakan oleh Jabatan Pendidikan Johor pada tahun 1998. Pendidikan khas ialah golongan mereka yang berkeperluan khas dengan memberi penekanan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran-kemahiran pengembangan ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai development skills. Bagi konsep pendidikan khas ini pula ialah kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan ataupun kurang upaya. Menurut falsafah, pendidikan khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan produktif selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai panduan tempoh percubaan murid berkeperluan khas. Baiklah, semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan perlu menerima kemasukan murid berkeperluan khas ataupun kita singkatkan dia kepada MBK bagi mengikuti persekolahan sama ada di Sekolah Pendidikan Khas SPK atau program pendidikan khas integrasi atau program pendidikan inklusif. MBK yang telah diterima ini mereka akan masuk di SPK ataupun PPKI ataupun PPI dan perlu menjalani tempoh percubaan selama 3 bulan. Tidak boleh lebih daripada 3 bulan. Maksudnya 3 bulan ataupun kurang. Seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 4-1 hingga 4-3 Peraturan-Peraturan Pendidikan Khas 2013. Tempoh percubaan yang dilaksanakan ini bagi menentukan kesesuaian murid berkeperluan khas itu mengikuti pendidikan khas seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 5-1 dan 5-2 Peraturan-Peraturan Pendidikan Khas 2013. Seterusnya, kanak-kanak yang telah disahkan sebagai kurang upaya dan belum pernah bersekolah di mana-mana sekolah perlu mengemukakan permohonan kemasukan kepada unit pengurusan sekolah di PPD ataupun sektor pengurusan sekolah di JPN. Tapi untuk
pelajar yang dah pernah bersekolah di mana-mana sekolah kerajaan dan disahkan sebagai MBK, mereka boleh mengemukakan permohonan melalui sekolah mereka kepada sektor pendidikan swasta dan pendidikan khas di JPN. Pihak sekolah sama ada SPK atau PPKI atau PPI perlu menerima dan mendaftar MBK bagi membolehkan MBK menjalani tempoh percubaan tidak melebihi 3 bulan. Tempoh percubaan yang tidak melebihi 3 bulan tu bermula dari hari pertama murid tu daftar di sekolah yang telah ditetapkan oleh PPD ataupun JPN, dan seterusnya pihak sekolah perlu memainkan peranan yang penting bagi memastikan kejayaan pelaksanaan tempoh percubaan tidak melebihi 3 bulan itu dapat dilaksanakan. Seterusnya, saya akan masuk pada topik program pemulihan khas. Okey, kalau awak masih ingat ataupun awak pernah alami, dulu waktu kita sekolah rendah, ada sesetengah daripada kawan kita yang satu kelas, mereka waktu subjek bahasa Melayu dan matematik, mereka tak akan belajar satu kelas dengan kita. Sebab mereka akan pergi ke satu kelas yang khas. Maksudnya akan ada guru yang lain yang mengajar mereka. Okey, sebenarnya itu merupakan program untuk pelajar pemulihan khas. Pelajar pemulihan khas ni ialah pelajar yang tidak menguasai 3M, iaitu membaca, mengira dan juga menulis. Jadi ia hanya dikhususkan untuk subjek matematik dan juga bahasa Melayu. Okay, so selepas dah habis subjek matematik dan bahasa Melayu, mereka akan kembali semula ke kelas biasa dan belajar sama-samalah dengan kawan-kawan yang lain. Okay, so saya akan masuk pada definisi. Okay, definisi program pemulihan khas ni menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2001, ia merupakan satu program pendidikan disediakan untuk murid yang mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran asas 3M yang kompleks disebabkan oleh faktor persekitaran. Program ini dijalankan oleh guru yang khusus di ruang yang khusus. Macam yang saya cakap tadi, mereka takkan belajar satu kelas dengan kita sebab mereka ada guru lain yang akan mengajar pelajar program pemulihan khas ni di satu kelas yang istimewa. Untuk guru pemulihan khas pula, mereka merupakan guru yang terlatih di institusi yang menyediakan kursus-kursus pendidikan pemulihan seperti di universiti, institut perguruan maupun institut pendidikan guru sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Murid pemulihan khas pula menurut Pusat Perkembangan Kurikulum pada tahun 1984, mereka menyatakan bahawa murid pemulihan ialah mereka yang menghadapi masalah pembelajaran dalam kemahiran-kemahiran tertentu, bersifat negatif terhadap pembelajaran dan mempunyai tingkah laku yang menjejaskan pembelajaran serta kurang sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran. Ini merupakan carta ahli untuk pelaksanaan program pemulihan khas. Seperti yang kita lihat, semua murid program pemulihan khas ni dia datang daripada kelas yang biasa. Jadi guru-guru yang berada di kelas biasa ni, apabila mereka mendapati bahawa sesetengah pelajar masih tidak menguasai kemahiran 3M, mereka akan mengumpulkan maklumat pelajar tersebut. Seterusnya, mereka akan melakukan ujian saringan. Okay, sekiranya pelajar tersebut belum menguasai kemahiran 3M, mereka perlu menjalani ujian diagnostik dan ujian pengamatan. Tetapi kalau mereka dah lulus dan guru pun mendapati bahawa mereka dah menguasai sebenarnya kemahiran 3M, mereka akan kembali ke kelas biasa. Selepas ujian diagnostik dan ujian pengamatan, guru akan menganalisis ujian tersebut dan seterusnya mereka akan penyediaan rancangan pengajaran untuk program pemulihan khas ini. Seterusnya, proses PDP akan dijalankan. Lepas dah jalankan PDP, macam biasa mesti akan ada test. Okey, kalau student tersebut didapati dah menguasai kemahiran 3M,
mereka boleh kembalilah ke kelas biasa. Tetapi kalau mereka masih lagi tak menguasai, mereka perlu ulang semula. Perlu menjalani balik program pemulihan khas sampailah mereka dah menguasai 3M. Okay, seterusnya ialah pengurusan kelas pemulihan khas. Okay, faktor-faktor yang penting dalam pengurusan jadual waktu ni ialah yang pertama, kita perlu tentukan masa yang diperlukan mengikut keperluan kelas berpandukan jadual waktu induk sekolah. Yang kedua, masa perlu diselaraskan dengan mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Matematik, sebab pelajar program pemulihan khas ni dia hanya datang di kelas pemulihan khas pada waktu Bahasa Malaysia dan Matematik je. So kalau kita tak selaraskan, ia akan mengganggu proses PDP untuk subjek lain. Okay, seterusnya, jadual waktu tu perlulah dipamerkan di ruang pengurusan dalam bilik darjah. Okay, jika perlu, kita perlu dapatkan kerjasama daripada jawatan kuasa jadual waktu sekolah. Okay, seterusnya ialah agihan waktu mengajar. 900 minit ke 1020 minit termasuk waktu persediaan 120 minit. Jadi jumlah masa yang terlibat dengan program pemulihan khas ialah 1110 minit dalam masa seminggu. Untuk persediaan dan panduan hendaklah digunakan untuk, yang pertama, kita perlu buat rundingan bersama ibu bapa ataupun penjaga murid. Yang kedua, membuat persediaan bahan PDP. Yang ketiga, mengemas kini rekod-rekod. Yang keempat, perlu menjalani proses bimbingan kaunseling kepada murid-murid. Yang kelima, runding cara dengan guru kelas dan guru mata pelajaran tentang perkembangan murid pemulihan khas ni di dalam kelas mereka. Okay, sebab murid pemulihan khas ni kan pada waktu yang lain mereka akan berada di kelas yang biasa. So guru perlu ambil tahu macam mana dengan perkembangan mereka. Okay. Yang keenam, perlu mengemas kini sudut-sudut pembelajaran. Dan yang terakhir sekali, sentiasa berusaha mempertingkat kemajuan pencapaian kemahiran murid. Agihan waktu mengajar bergantung kepada keperluan mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Matematik dan juga jumlah murid pemulihan khas. Okay, untuk sekolah yang mempunyai 2 sesi persekolahan, okay, kalau untuk 2 sesi ni, jika sekolah tersebut mempunyai 2 orang guru pemulihan atau lebih guru, ia boleh diagihkan mengikut sesi persekolahan yang ditentukan oleh pentadbir sekolah. Okay, tapi jika sekolah itu hanya mempunyai seorang guru sahaja, guru pemulihan ni hendaklah memberi keutamaan kepada murid tahap 1. Okay, sebab kita nak bila pelajar ni dah masuk ke tahap 2, mereka dah menguasai 3M. Sebab itu kita perlu memberi tumpuan kepada pelajar tahap 1 dahulu. Okay. Seterusnya, guru pemulihan ni boleh berada di kedua-dua sesi mengikut kesesuaian. Seterusnya ialah jumlah murid dalam proses PDP. Okay, jumlah murid dalam proses PDP tak boleh melebihi 15 orang dalam satu masa. Okay, tetapi yang paling efektif, yang paling bagus sekali ialah kalau jumlah murid tak melebihi 10 orang. Okay, so bila kita dapat meminimumkan bilangan murid dalam satu masa, guru pun lebih senang nak membantu murid, nak mengajar murid, dan proses PDP pun akan berjalan dengan lebih lancar. Murid-murid pun akan menjadi lebih fokus bila tak ramai orang kat dalam satu kelas tu. Seterusnya ialah pengurusan fail. Untuk tahap 1, pengurusan fail ni perlu dijalankan mengikut sistem fail dalam program Linus. Tetapi untuk tahap 2 pula, fail-fail perlu disediakan. Fail-fail seperti berikut perlu disediakan. Okay, yang pertama ialah fail individu murid yang mengandungi dokumen dari awal pelajar tu masuk program pemulihan khas sehinggalah dia habis nanti. Sebab kalau anda boleh tengok yang saya senaraikan tu dari borang pencalonan, profil murid, semua yang ada di dalam syarata ahli yang saya tunjuk tadi tu. Okay, so setiap perkara perlu dicatatkan dan didokumenkan dalam fail tu. Okay, seterusnya ialah fail lembaran kerja Bahasa Malaysia ataupun Matematik. Fail ni perlu disediakan secara individu. Okay, sama juga dengan fail data prestasi murid dan kelas, perlu disediakan secara individu.
Okey, yang akhir sekali ialah 5 perancangan program pemulihan khas yang merangkumi pelan tindakan program, takwim program, cartakan aktiviti sepanjang tahun, jadual waktu, borang tindakan susulan dan fail pengurusan. Dan akhir sekali ialah rekod kedatangan murid. Okey, rekod kedatangan murid ni perlu disediakan setiap harilah, sebab kita kena pastikan murid-murid pemulihan khas ni masuk kelas. Okey, sebab rekod ni kita boleh rujuk sebagai kekerapan kehadiran murid ke kelas pemulihan khas. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Max Rainer Sepaun, bernombor matriks di 2019 2091 553 dari ISMP Reka Cipta, dan sekarang saya berada di Kudat, Sabah. Saya akan menerangkan mengenai dapatan kajian kami yang pertama, yaitu kategori dan masalah pembelajaran murid pelbagai upaya di SKGS. Okey, sebelum itu, marilah kita sama-sama mengenali apa yang dimaksudkan dengan murid pelbagai upaya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu tujuan, daya usaha atau akal. Oleh itu, boleh disimpulkan bahawa murid berbagai upaya adalah murid yang memerlukan pelbagai usaha untuk mereka mencapai sesuatu ilmu atau mencapai sesuatu objektif pembelajaran itu di dalam sekolah. Setelah melakukan temu bual secara formal dan tidak formal, pengkaji telah mengenal pasti beberapa masalah yang dihadapi dan ditimbulkan oleh murid pelbagai upaya di Sekolah Kebangsaan GES dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, iaitu baiklah, kategori yang pertama ialah murid autism. Perkataan autism ini berasal daripada perkataan autos yang bermaksud diri sendiri dan isma yang bermaksud aliran. Menurut portal My Health dari KKM atau Kementerian Kesihatan Malaysia, autism ialah gangguan pertumbuhan besar seseorang dalam jangka masa panjang, dan ia memberi kesan dalam pemikiran kanak-kanak dan dalam proses informasi. Apabila proses informasi terjejas, atau dalam kata lain otak terjejas, aspek lain juga akan terjejas. Sebagai contoh, bahasa dan komunikasi, tingkah laku, sosial, emosi, dan pergerakan anggota badan. Masalah yang timbul dan dihadapi oleh murid autism di SKGS ialah mereka kadang-kala mengganggu tumpuan murid lain semasa kelas sedang berlangsung dengan menyanyi, ketawa, atau menangis secara tiba-tiba. Hal ini kerana murid autism murid autism ni mereka berada dalam dunia mereka sendiri. Oleh itu, mereka tidak kisah apa tanggapan orang lain kepada mereka. Bukan itu saja, mereka juga mempunyai kesukaran memahami sesuatu situasi itu dan mengakibatkan tingkah laku yang tidak sepatutnya berlaku di dalam kelas terjadi. Macam yang tiba-tiba menyanyi itu. Seterusnya, mereka juga selalu keluar masuk dari kelas secara tiba-tiba tanpa meminta kebenaran dari guru. Ini akan mengakibatkan mereka ketinggalan dengan sesi PDP yang sedang berlangsung di dalam kelas. Selain itu, ia juga mendatangkan bahaya kepada murid tersebut apabila mereka keluar tanpa pengetahuan guru, kerana boleh mengakibatkan kemalangan yang tidak diingini. Di samping itu, murid autism di SKGS menghadapi kesukaran dalam berkomunikasi. Mereka sama ada lambat bercakap atau bercakap secara gagap dan kadang-kala bercakap dalam nada pelik yang susah difahami oleh guru ataupun rakan mereka. Ini akan menyebabkan guru tidak tahu apa yang disoalkan atau diingini oleh murid autism ini sekiranya mereka menanyakan sesuatu soalan atau memberikan sesuatu jawapan.
Seterusnya ialah murid Attention Deficit Hyperactive Disorder ataupun dikenali sebagai ADHD. Menurut Google Translate, Attention Deficit dalam bahasa Melayu ialah kekurangan perhatian, manakala Hyperactive Disorder adalah gangguan hyperaktif. Apa itu hyperaktif? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ia membawa maksud terlampau cengkas pergerakannya sehingga susah dikawal dan biasanya kanak-kanak. Menurut Barclay 1990, ADHD merupakan salah satu kecelaruan pemikiran yang paling umum di kalangan kanak-kanak. Manakala, menurut Leahy 1997, ADHD adalah masalah kanak-kanak yang mempunyai kesukaran untuk menumpukan perhatian kerana kebolehannya yang terhad untuk memberi tumpuan dan sering menunjukkan tingkah laku yang tidak sabar. Masalah yang timbul dan dihadapi oleh murid ADHD di SKGS ialah tidak menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru mereka. Apabila disoal sebab mereka tidak menyiapkan tugasan yang diberi, alasan yang sering mereka berikan ialah mereka lupa. Ini mungkin disebabkan masa tugasan ini diberi, mereka tidak fokus dan otak akan memproseskan tugasan yang diberi sebagai tidak penting. Mereka juga tidak dapat fokus kepada sesi BTP kerana ia merupakan sesuatu yang susah mereka lakukan untuk memberi tumpuan dalam masa yang panjang. Dan saya yakin, ramai juga kita di sini yang begini, yang susah memberi tumpuan dalam masa yang panjang sebab akan rasa mengantuk padahal masih lagi di awal pagi. Okey, seterusnya ialah mereka tidak boleh duduk diam di tempat sendiri dalam masa yang lama. Mereka akan mengganggu rakan mereka. Gangguan tersebut kadangkala bersifat agresif. Sebagai contoh, mengumban pemadam kepada rakan mereka atau bermain dengan memukul rakan mereka untuk meniru cerita-cerita kartun di TV. Seterusnya ialah tumpuan guru untuk melakukan sesi PDP juga akan terganggu sebab mereka sibuk untuk memantau murid ADHD ini agar mereka tidak mengganggu murid lain dan mengakibatkan kecederaan. Kategori murid yang ketiga ialah slow learner atau lembam. Menurut Brandon 1974, murid-murid jenis ini dikenali sebagai murid-murid yang gagal menghadapi kerja normal sekolah untuk kumpulan sebaya mereka. Tetapi kegagalan ini mereka tidak dianggap sebagai disebabkan oleh kecacatan. Hal ini kerana kita melihat dan menurut Merces 1996, skor ujian kecerdasan mereka terlalu tinggi untuk dipertimbangkan sebagai seorang kanak-kanak dengan rancatan mental. Boleh dikatakan bahawa murid lembam mengambil masa yang lama untuk mencapai sesuatu objektif pengajaran berbanding rakan mereka dan mereka juga mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang lemah. Untuk murid lembam di SKGS ini, masalah yang timbul dan dihadapi oleh mereka ialah mereka kurang aktif dan banyak mendiamkan diri serta jarang bertanya. Ini adalah disebabkan mereka susah untuk mengikuti dan bergerak seiring dengan sesi pembelajaran yang sedang berlangsung. Ini juga menyebabkan guru tidak tahu apa yang tidak dipahami oleh murid lembam sekiranya mereka terus berdiam diri. Mereka juga berdepan masalah membaca dan menulis kerana mereka memerlukan masa yang lebih lama untuk melakukannya dan menjadi lebih mahir. Selain itu, mereka tidak dapat memahami sesuatu topik pembelajaran dalam satu tempoh masa yang singkat. Mereka perlu diajar berkali-kali dan dalam tempoh yang lama. Oleh itu, mereka terpaksa berusaha lebih keras untuk mencapai tahap yang sama dengan murid yang seusia
Namun, ia bukanlah sesuatu yang mudah sebab di peringkat ini keinginan untuk bermain dan berseronok adalah lebih tinggi daripada keinginan untuk belajar. Dan kemudiannya, ia akan melambatkan proses guru untuk mengajak topik seterusnya kepada murid lain. Okey, kategori murid pelbagai upaya yang keempat ialah murid disleksia. Perkataan dys adalah dari perkataan Greek yang bermaksud kesukaran, manakala leksia adalah istilah yang digunakan dalam dunia perubatan dan ia bermaksud perkataan atau pembacaan. Anak-anak disleksia mempunyai keupayaan intelek yang normal, namun cara otak mereka berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dan bunyi adalah berbeza. Sebagai contoh, kita melihat huruf M sebagai M, tetapi mereka melihat ia juga boleh menjadi huruf W kerana ia mempunyai bentuk yang lebih kurang sama. Menurut KKM, melalui portal My Health, mereka mungkin akan mengalami kesukaran membaca, menulis, memahami, mengeja, dan mengira di sekolah. Masalah yang dihadapi oleh murid disleksia di SKKS ialah mereka sering keliru dengan huruf dan nombor yang lebih kurang sama dan ini menjejaskan kualiti pembelajaran mereka. Okey, untuk pengetahuan, mereka bukannya tidak tahu tetapi keliru. Sebagai contoh, mereka keliru dengan nombor 6 dengan 9 dan kesilapan ejaan bed dengan dead kerana huruf B dalam bed adalah lebih kurang sama dengan huruf D dalam dead dan sebutan dua perkataan ini juga lebih kurang sama yang mana akan tambah mengelirukan mereka. Selain itu, mereka juga akan lebih tertarik kepada aktiviti seperti melukis dan mewarna dan menunjukkan minat yang lebih kurang terhadap subjek seperti matematik, bahasa Inggeris serta bahasa Melayu. Ini adalah disebabkan kerana mereka berasa mudah penat kerana terpaksa menggunakan konsentrasi dan tenaga yang tinggi tetapi masih susah untuk memahami sesuatu itu melalui teks dan nombor. Seterusnya ialah murid cerebral palsy atau dalam bahasa Melayunya melalui Google Translate adalah kelumpuhan cerebrum. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, cerebrum ini ialah bahagian otak yang berada di atas sekali dan berfungsi sebagai pusat pemikiran. CP juga dikatakan sebagai istilah yang merangkumi berbagai ketidakupayaan fizikal yang mengganggu keupayaan untuk bergerak disebabkan kegagalan mengawal otot dengan baik. Kan otak kita ni yang mengawal pergerakan tubuh badan kita, dia memberikan arahan kepada tubuh badan kita untuk bergerak. Tetapi apabila terdapat masalah di bahagian otak, keupayaan untuk bergerak akan terganggu. Murid cerebral palsy di SKKS mengalami masalah kesukaran untuk bergerak sekeliling kelas dan melakukan tugasan dengan cepat. Contohnya, mereka lambat untuk menulis dan menyalin nota kerana tidak dapat bergerak seperti yang mereka ingini. Seterusnya, mereka juga berisiko untuk menghadapi kekejangan sekiranya mereka dalam keadaan yang statik untuk tempoh masa yang panjang. Oleh itu, mereka haruslah sentiasa dipantau oleh guru-guru dan rakan-rakan mereka. Di samping itu, murid cerebral palsy juga menghadapi kesukaran untuk menjawab soalan guru dan membaca dengan kuat kerana kesukaran mengawal otot di bahagian mulut mereka. Ini juga akan membuatkan mereka tidak bersemangat dan tidak selesa untuk belajar di dalam kelas kerana merasakan mereka menjadi tumpuan rakan sekelas mereka disebabkan kekurangan yang mereka hadapi. Yang keenam adalah murid global developmental delay. Menurut Google Translate,
ia membawa maksud kelewatan pembangunan global. Ia membawa maksud perkembangan kanak-kanak adalah lewat dari usia yang sepatutnya. Sebagai contoh, murid tahun 1 sepatutnya sudah boleh membuat percakapan yang boleh difahami oleh orang lain. Namun, bagi kanak-kanak yang mengalami GDD, mereka masih bercakap seperti budak 4 tahun atau 5 tahun. Global Developmental Delay ini atau GDD merangkumi aspek sosial, emosi, perkembangan motor, kognitif, bahasa, dan pertuturan. Seseorang itu akan didiagnos sebagai GDD sekiranya dia mempunyai lewat perkembangan yang lebih dari 2 kategori kebolehan ini, iaitu kemahiran pergerakan anggota badan, motor halus atau kasar. Yang kedua, kognitif. Yang ketiga, percakapan dan bahasa. Yang keempat, sosial dan emosi. Dan yang kelima ialah aktiviti kehidupan seharian. Masalah yang dihadapi oleh murid Global Developmental Delay ini di SKGS ialah mereka tidak ikut sama dalam aktiviti di dalam kelas dan suka menyendiri kerana teringatkan rumah dan ingin pulang. Ini adalah disebabkan perkembangan pemikiran mereka tidak mengikut usia sebenar mereka. Seterusnya, mereka mengalami masalah untuk mematuhi arahan yang diberikan, terutamanya sekiranya arahan yang diberikan adalah 2 perintah sekaligus. Baiklah, sekarang kita melihat kepada pembahagian kelas Sekolah Pendidikan Khas di SKGS. Disebabkan masalah-masalah yang timbul dan dihadapi oleh murid pelbagai upaya di SKGS ini berlainan dan mempunyai tahap-tahap yang tersendiri. Mereka telah dibahagikan kepada 3 kelas mengikut tahap, iaitu tahap rendah ialah di mana murid-murid baharu dan mempunyai masalah tingkah laku dikumpulkan. Kemudian, tahap sederhana pula ialah bagi murid yang boleh mengawal tingkah laku tapi masih perlukan pemerhatian lebih daripada guru. Yang ketiga ialah tahap tinggi, di mana murid boleh mengawal tingkah laku dan boleh belajar bersama-sama seperti murid lain. Ini merupakan data murid bagi murid pelbagai upaya di SKGS pada tahun 2020. Di sini kita boleh melihat murid dysleksia ada 5 orang. Murid Global Developmental Delay ada 3 orang. Murid autism ada 2 orang. Slow learner ada 6 orang yang paling banyak. Dan cerebral palsy ada 3 orang. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Dapatan kajian yang kedua ialah pendekatan yang digunakan oleh guru-guru pendidikan khas dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, melaksanakan pengajaran menggunakan auditori atau visual. Gaya pengajaran auditori ini merupakan suatu cara pengajaran yang menekankan aspek pendekatan perkataan dan arahan lisan. Murid perlu mengingati penerangan yang diberikan melalui bacaan atau menggerakkan bibir ketika mempelajari sesuatu perkara. Selain itu, melalui pengajaran gaya auditori ini, murid akan mengukuhkan lagi ingatan mereka dengan mendengar semula rakaman pita audiovisual. Selain kaedah ini, kaedah audiovisual juga iaitu dengan menggunakan foto-foto, gambar rajah, laman atau isyarat tertentu yang membolehkan kanak-kanak ini meluahkan perasaan mereka untuk lebih memahami serta menghayati. Dengan mengenal pasti perasaan mereka, sudah pasti emosi dan perasaan mereka tidak akan mempengaruhi tingkah laku mereka untuk lebih cenderung ke arah perkara yang negatif seperti memukul dan mencederakan orang lain. Yang kedua ialah kaedah pemudahcaraan. Kaedah ini lebih menitik beratkan peranan murid dalam pembelajaran, di mana guru hanya berperanan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai pendidik untuk mendidik.
membimbing, memujuk, mengukuh, memberikan bantuan serta menolong kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran yang telah dirancangkan. Dengan kaedahnya dijalankan ini, guru dapat menggalakkan lagi murid supaya lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan memberi arahan dan panduan yang lebih jelas. Oleh itu, guru boleh memberikan aktiviti yang lebih mencabar dan berkesan kepada kanak-kanak atau murid-murid ini. Tetapi guru juga perlu bertindak sebagai pemudah cara sehingga kanak-kanak tersebut dapat melaksanakan aktiviti tersebut dengan sendiri. Yang ketiga ialah kaedah tunjuk cara. Kaedah tunjuk cara ialah suatu cara untuk melatih murid dalam memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur atau langkah yang telah ditetapkan. Ia melibatkan demonstrasi guru atau seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukkan suatu aktiviti atau prosedur. Di samping itu, kaedah ini juga dapat meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak atau murid-murid untuk menjalankan sesuatu aktiviti yang telah dirancang. Yang keempat ialah kaedah peneguhan positif. Pemberian peneguhan terbahagi kepada dua, iaitu peneguhan positif dan juga peneguhan negatif. Pemberian peneguhan ini bergantung kepada tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak tersebut. Peneguhan positif biasanya diberikan untuk memberi pengukuhan terhadap tingkah laku yang baik dan positif agar kanak-kanak tersebut akan terus melakukan tindakan tersebut. Manakala peneguhan negatif pula adalah seperti pengasingan, time out, shaping dan sebagainya. Pemberian positif pula akan membuat kanak-kanak berasa lebih seronok untuk menjalani aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara peneguhan positif yang boleh digunakan adalah seperti pujian, tepukan, ganjaran dan sebagainya. Yang kelima ialah kaedah bermain sambil belajar. Kaedah atau teknik ini merupakan aktiviti yang dijalankan secara spontan dan menyeronokkan yang membawa kepada pembelajaran yang lebih berkesan. Melalui aktiviti ini, mereka lebih banyak melakukan penerokaan, penemuan dan pembinaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada dengan lebih gembira dan rasa seronok. Selain itu, pendekatan atau kaedah ini boleh meningkatkan keupayaan kognitif dan memenuhi rasa ingin tahu, penguasaan fisikomotor, kemahiran berfikir serta mengendalikan emosi atau perasaan yang mereka miliki. Aktiviti bermain sambil belajar atau ekspresi kendiri yang kreatif dan perkembangannya paling jelas pada peringkat kanak-kanak. Kanak-kanak akan mencari pengetahuan dengan kaedah bermain. Hal ini kerana ia mampu menarik minat dan perhatian murid-murid terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan agar menjadi suatu aktiviti yang lebih seronok, dan ia juga mampu merasakan motivasi belajar daripada keseronokan bermain itu. Antara jenis permainan dalam pengajaran ialah permainan manipulatif, fizikal dan permainan bahasa. Yang keenam ialah kaedah simulasi. Kaedah ini merupakan gambaran abstrak sesuatu situasi yang sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sama mereka sendiri berdasarkan peranan dan bahagian masing-masing dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Kaedah ini juga merupakan satu situasi yang diwujudkan untuk menyerupai keadaan sebenar dengan cara menggunakan masalah atau situasi yang benar-benar wujud di dalam keadaan yang terkawal. Yang ketujuh ialah strategi pengajaran mediatif. Strategi ini boleh digunakan dengan berpandukan komputer semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Penggunaan simbol-simbol grafik yang menarik dapat membantu kanak-kanak ini mengingat dan menyokong pemahaman mereka terhadap pengajaran. Dengan berpandukan komputer, kanak-kanak ini juga boleh menggunakan rakaman pita suara untuk mengulangi rakaman yang telah mereka dengar. Yang ke-8 ialah kaedah
Kaedah kooperatif. Kaedah ini menekankan pelaksanaan aktiviti berkumpulan. Dengan kaedah ini, guru dapat memberikan peluang dan laluan serta galakan kepada kanak-kanak berkeperluan khas ini untuk berinteraksi sesama mereka atau dengan rakan sebaya. Ini bertujuan untuk meningkatkan lagi kemahiran bertutur di samping menambahkan perbendaharaan kata terhadap kanak-kanak tersebut. Akhir sekali ialah kaedah multisensori. Kaedah ini digunakan untuk merangsang minda kanak-kanak yang berkeperluan khas ini melalui 5 deria, iaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau dan rasa. Kaedah ini sangat membantu merangsang pemikiran kanak-kanak tersebut apabila mereka memegang, merasa, menghidu, mendengar dan melihat, maka ia akan memberi tindak balas bagi semua deria ini. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nina Asila, pelajar dari ISMP Reka Cipta, akan menerangkan tentang kaedah terapi dalam pendidikan khas. Aktiviti terapi merupakan salah satu elemen penting dalam pendidikan khas. Menurut Kamus Perubatan Mosley 2001, terapi merupakan satu rawatan pemulihan ke atas pesakit yang pernah menghadapi sebarang penyakit atau mengalami sesuatu kecederaan dan kecacatan yang bertujuan untuk memulihkan kefusian badan menjadi lebih baik secara normal. Dalam konteks pendidikan khas, terapi bertujuan untuk membantu murid yang mempunyai pelbagai keperluan khas sama ada ketidakupayaan, kecacatan, halangan atau rintangan untuk mencapai perkembangan dari segi kognitif, emosi, sosial dan psikomotor. Sehubungan dengan itu, kaedah terapi dapat membantu murid-murid bermasalah pembelajaran mencapai perkembangan tersebut di dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Aktiviti-aktiviti dalam terapi dapat membantu murid mewujudkan suasana persekitaran yang menyeronokkan dan merangsang murid untuk bergerak balas secara positif terhadap sesuatu kemahiran. Antara jenis-jenis terapi yang boleh diaplikasikan dalam pendidikan khas yang bermasalah pelajaran ialah terapi fizikal, terapi cara kerja, terapi muzik, terapi pertuturan, terapi seni visual dan terapi hidroterapi atau terapi air. Yang pertama, terapi fizikal atau fisioterapi. Murid-murid pendidikan khas memerlukan terapi sebagai satu persediaan untuk menghadapi pembelajaran dari aspek mental, fizikal, emosi dan sosial. Terapi fizikal adalah terapi yang memberi pengaruh besar terhadap kehidupan murid pendidikan khas. Ia bertujuan untuk membantu murid-murid yang mempunyai masalah kawalan motor. Oleh itu, mereka perlu mendapatkan rangsangan untuk bergerak balas secara positif terhadap sesuatu kemahiran yang diajar. Terapi fizikal ini mampu meningkatkan perkembangan fungsi kognitif, emosi, sosial dan psikomotor. Selain daripada itu, ia juga membantu merangsang pengaliran darah dan oksigen ke seluruh anggota badan. Berikut aktiviti terapi fizikal dalam pembelajaran di sekolah yang melibatkan latihan psikomotor kasar seperti melambung, membaling, menyambut, menolak dan sebagainya. Manakala latihan psikomotor halus seperti memotong, menggunting, mengguli, mencubit dan sebagainya. Latihan imbangan seperti berdiri di atas kursi, berjalan di atas tali membawa buku di atas kepala dan aktiviti imbangan lain. Untuk latihan koordinasi seperti menyambung bola berbagai saiz, memasukkan benang di dalam lubang manik. Seterusnya, terapi cara kerja. Terapi cara kerja bertujuan untuk membolehkan murid berdikari dalam menguruskan kehidupan seharian dengan baik dan mencapai tahap kefungsian yang optimal dalam kehidupan. Ia membolehkan murid menjadi produktif dan mencapai kejayaan dalam bidang vokasional atau kerjaya. Antara aktiviti dalam terapi cara kerja adalah: yang pertama, latihan aktiviti berkaitan dengan kemahiran hidup. Yang kedua, latihan pra-vokasional. Yang ketiga, latihan aktiviti pembuka dan memasang alatan. Dan yang terakhir, latihan aktiviti berkaitan dengan kemahiran manipulatif. Okey, untuk terapi muzik, terdapat persoalan bagaimana muzik boleh menjadi sebagai satu cara rawatan. Seperti yang kita tahu, muzik boleh memberi kesan gerak balas pada fizikal, kognitif dan emosi serta perhubungan dengan pemikiran dan tubuh badan. Muzik juga merupakan sumber kepada keseronokan, terutamanya pada kanak-kanak. Ia dapat memperkembangkan perhargaan diri dan menggalakkan interaksi yang positif.
Terapi muzik dalam pendidikan khas bertujuan untuk merangsang minda dan menarik perhatian murid. Aktiviti yang dijalankan adalah seperti bergerak bebas mengikut irama muzik, memain alatan muzik mengikut rentak yang diperdengarkan serta menghayati irama muzik yang dimainkan dengan melibatkan seni persembahan iaitu nyanyian, permainan alat muzik, pergerakan dan drama. Antara peralatan muzik yang boleh digunakan seperti kompang untuk dipalu, loceng, rekorder untuk ditiup dan sebagainya. Kemudian kita beralih kepada terapi pertuturan. Terapi pertuturan bertujuan untuk membantu murid yang mengalami kesukaran dalam menyebut perkataan dan berkomunikasi. Ia membantu murid dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa seperti melatih murid yang menghadapi masalah artikulasi dan pengucapan melalui latihan asas tertentu. Contoh aktiviti yang dijalankan adalah seperti latihan lisan, membantu dan berkomunikasi. Kepentingan terapi pertuturan adalah untuk melatih murid menguasai kemahiran tertentu, membantu murid membunyikan bunyi-bunyi bahasa, meningkatkan kefungsian kognitif, emosi dan sosial individu. Terdapat juga kaedah terapi air atau hidroterapi untuk murid-murid istimewa ini. Bagi murid-murid program pendidikan khas, rawatan ini dilihat sesuai untuk memperkembangkan fizikal kerana kombinasi pergerakan motor kasar dan motor halus serta mental murid dapat dirangsang secara serentak. Imbangan dalam air bukanlah masalah utama kerana pergerakan di dalam air didapati lebih mudah dan bebas. Hidroterapi mampu mengembalikan, memelihara, memulih keadaan emosi, fizikal, psikologi dan spiritual kepada keadaan yang lebih baik atau normal. Antara kepentingan hidroterapi ialah mampu menghilangkan tekanan, meningkatkan kesabaran, keupayaan berkomunikasi, latihan koordinasi badan dan anggota badan yang lain, membina keyakinan diri, manipulasi tangan dan jari jemari, kawalan diri dan daya konsentrasi. Namun begitu, sebelum menjayakan aktiviti renang untuk murid-murid berkeperluan khas ini, faktor yang paling penting dan perlu diambil kira oleh guru-guru adalah faktor keselamatan. Guru perlu peka dengan pengawalan yang cekap dan mewajibkan penggunaan jaket keselamatan. Di samping itu terdapat terapi seni visual. Hasil seni merupakan pengalaman pandangan melalui imajinasi dan perasaan. Oleh itu, terapi ini mampu menyumbang kepada perkembangan personaliti atau bakat sementara murid-murid ini menikmati keseronokan semasa menjalankan aktiviti. Ia juga dapat menguatkan daya imajinasi murid dan menguatkan motor kasar dan motor halus. Aktiviti yang boleh dilakukan di dalam terapi seni ini adalah seperti catan, collage, reka bentuk, anyaman, kraft tangan dan pengubahan alat untuk dijadikan pada benda lain. Pada waktu yang sama, pihak sekolah menjalankan aktiviti luar bilik darjah. Aktiviti ini dijalankan di luar waktu pembelajaran bertujuan untuk memberi peluang kepada murid memperolehi pengalaman sebenar, rekreasi, bersosial dan berkomunikasi, aktiviti yang menggembirakan, penerokaan dan interaksi dengan persekitaran. Antara aktiviti yang dijalankan di luar bilik darjah adalah seperti rekreasi, melibatkan lawatan, motivasi, perkemahan, perkelahan, berenang dan aktiviti lawatan sosial yang lain. Akhir sekali kajian tindakan iaitu guru menjalankan penilaian terhadap murid sama ada murid mencapai objektif pembelajaran atau tidak. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan, guru akan menjalankan penilaian secara langsung kepada murid. Setiap murid akan mempunyai iaitu rancangan pendidikan individu. Melalui penilaian secara langsung, guru tersebut akan dapat menilai sama ada murid itu dapat mencapai objektif pembelajaran atau tidak. Selepas penilaian secara langsung dilakukan, guru akan mencari kelemahan murid. Selain menggunakan modul, guru juga perlu menggunakan kaedah video dan bahan bantu mengajar atau projek khas bagi membantu murid mencapai objektif pembelajaran tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan kami dapati Sekolah Kebangsaan GAS menerapkan sikap berdikari di dalam diri murid-murid supaya tidak rasa kekok dan juga mudah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Yang seterusnya, mereka juga menyediakan RPI iaitu Rancangan Pendidikan Individu untuk menilai tahap pengajaran dan pembelajaran pelajar semasa di dalam kelas. Sebagai contoh, skala penuh bagi
bagi RPI tersebut ialah 6/6 dan yang mendapat markah 3 dan ke atas ialah majoriti. Seterusnya ialah kelemahan. Masalah kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga di sekolah kebangsaan GAS menyebabkan ibu bapa tidak dapat membuat pemeriksaan kesihatan terhadap anak mereka dengan lebih kerap. Dan yang seterusnya, kekurangan dari segi fasiliti di sekolah tersebut. Antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah ialah mengadakan kempen kesedaran untuk komuniti bagi membantu pelajar-pelajar kurang upaya. Dan yang seterusnya, pihak sekolah juga boleh membantu murid yang mempunyai taraf kehidupan yang lebih rendah supaya tidak ketinggalan seperti pelajar-pelajar yang lain. Dan yang terakhir ialah cabaran yang dihadapi. Sebagai ibu bapa, mereka tidak mudah untuk menerima kekurangan yang terdapat di dalam diri anak-anak mereka. Seterusnya, masyarakat pada masa kini juga tidak mengambil berat tentang pelajar kurang upaya dan sering memandang rendah terhadap mereka. Dan yang terakhir, cabaran sebagai seorang guru ialah semasa berada di sekolah untuk berhadapan dengan tingkah laku pelajar kurang upaya. Kesimpulannya ialah, kita sebagai ibu bapa, guru ataupun masyarakat perlu memberi tunjuk ajar yang sama rata kepada pelajar-pelajar ini supaya mereka tidak merasa ketinggalan dan tidak merasa tertindas. Dan kita juga memainkan peranan yang penting untuk mengembang dan mengenengahkan bakat mereka untuk masa hadapan supaya mereka tidak dipandang rendah oleh orang lain. Terima kasih.